Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur, Kuala Ketia, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini Cikgu nak masuk sikit berkaitan dengan praktis ke arah PT3 untuk bab yang ke-12, pengendalian data di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Jadi kita pergi kepada contoh ataupun bentuk-bentuk soalan praktis ke arah PT3 ni. Baik, praktis ke arah PT3 ni dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, kita mulakan bahagian A bermula daripada soalan 1. Okey, jadual di bawah menunjukkan bilangan kepujian yang diperoleh 50 orang calon dalam peperiksaan PT3. Okey. Bilangan kepujian 4, 5, 6, 7, 8. Gundalan. Okey, gundalan ni kita dah belajar dalam video penerangan cikgu sebelum ni. Okey, macam mana kita nak kira nak kira kekerapan berdasarkan gundalan. Okey, kalau yang ni 5, 5, yang ni 4. 14. Okey. Yang ni 4. Yang ni 5. Yang ni 5, 15. Okey, yang ni 5, 5, 12. Okey. Cara nak kira kekerapan berdasarkan gundalan. Soalan dia, hitung peratusan calon yang memperoleh lebih daripada 5 kepujian. Maksudnya lebih daripada 5, yang 6, 7 dengan 8 lah. Okey, berapa ni kat sini? Yang ni lah, tu cara dia. Okey. 5 tambah 15, 20. 20 tambah 12, 32. 32 daripada 50 orang calon. Okey. Jadi peratus dia 32 bahagi 50 darab 100. Jadi 64% lah. Okey. Tu cara dia, cara kira. Okey, selesai soalan 1. Soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan bilangan pingat emas yang diperoleh 4 buah sekolah dalam suatu pertandingan sukan. Semua maklumat dalam jadual itu diwakili oleh catapai yang diberikan. Okey, baik. Ini sekolah PQRS, bilangan pingat emas 16, 10, 26, 20. Okey. Tambah semua ni bilangan pingat emas tu semua sekali kita tambah dulu. 16 tambah 10 tambah 26 tambah 20. Okey, 72 semua sekali pingat emas. Jadi dia tanya sudut sektor manakah yang benar? Okey, P16. 16 daripada 72. 16 bahagi 72 darab 360 darjah. 80. Jadi P itu betul. Okey. Jadi pilihan jawapan C dengan D dah salah. Tinggal A dengan B. PR ataupun PS. Kita tengok R. Okey. R berapa? 26. 26 bahagi 72 darab 360. 130. Jadi R ni salah lah. Okey, R sepatutnya 130. Jadi jawapan dia B. Tapi betul tak S tu 100 darjah? Okey, cuba tengok S. 20 bahagi 72 darab 360 dapat 100 darjah. Jadi betul lah P dan S. Okey, kita nak confirmkan jawapan tu. Selesai nombor 2, pergi kepada nombor 3. Carta palang di bawah menunjukkan bilangan kereta yang dijual dalam tempoh 5 bulan. Okey, Januari hingga Mei. Tengok kekerapan dia. Okey. Kita tak tahu dia punya skala ataupun bilangan kereta. Okey. Soalan ini nak ujilah. Okey, beza antara bilangan tertinggi dengan bilangan terendah kereta yang dijual ialah 24 buah. Okey, yang tertinggi kat sini Februari, yang paling rendah Mei. Okey. 24. Jadi cara dia kita tengok bilangan petak ni. Yang tertinggi ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Okey. 8 petak yang tertinggi. Manakala yang terendah 2 petak. Jadi petak ni secara mudah ni contohlah cikgu wakilkan satu petak tu A. Okey, jadi 8 petak 8A. Tolak, okey, yang tertinggi 8A. Yang paling rendah 2 petak. 2A, 8A tolak 2A. Sama dengan 24 buah ni. Okey, 24. Jadi 8A tolak 2A jadi 6A.
6A sama dengan 24. Jadi berapa nilai A tu, nilai satu petak ni. 24 bagi 6, 4. Okay, satu petak tu 4. Lepas tu dia tanya berapakah bilangan kereta yang dijual ada bulan Mac. Bulan Mac berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5A. Kalau 5A, 5 darab 4. Okay, 20. Jadi dapat jawapan dia C. Okay, itu cara dia lah kita nak kira. Okay, nombor 4. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan ketinggian sekumpulan murid. Cari pecahan bilangan murid yang lebih tinggi daripada 150 cm. Okay. Ini cara baca dia kita dah ajar, cikgu dah ajar dalam video penerangan dan juga petak siram bilik darjah yang kita dah buat sebelum ni. Okay, jadi yang lebih daripada 100, lebih tinggi daripada 150 cm. Jadi kita tengok 151, okay, dan ke atas lah. Jadi kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Daripada semua sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, 16 daripada 30. Kita boleh kecilkan. 16 bagi 2, 8. 30 bahagi 2, 15. 8 per 15. Okay, dapat jawapan. Okay, selesai bahagian A, kita masuk kepada bahagian B, nombor 5. Nyatakan sama ada data yang berikut ialah data kategori atau data numerik. Okay, baik. Nombor 1, tempoh masa perjalanan ke sekolah bila melibatkan nilai bilangan. Okay, yang ni data numerik. Okay. Nombor 2, hobi sekumpulan murid bila melibatkan bukan bilangan, bukan angka dan sebagainya. Kegemaran kita panggil data kategori. Okay, melibatkan kegemaran hobi ini data kategori ataupun ciri-ciri, itu data kategori. Okay, selesai nombor 5. Okay, 5A1, 5A2 selesai. Okay, 5B. Bulatkan jenis perwakilan data yang betul. Okay, kita dah belajar ada 5 semua sekali. Jadi salah 2 daripada sini ialah plot batang dan daun. Satu lagi carta pie. Okay. Baik, itu selesai B. Seterusnya, nombor 6. Plot titik di bawah menunjukkan jisim dalam kg murid dalam sebuah kelas. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. A. Jumlah bilangan murid dalam kelas itu ialah 30 orang. Jadi kita kira kat sini. Bilangan titik tu, plot titik tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi betul lah tanda right. Okay, bilangan titik tu betul. Satu dia kata murid paling berat ialah 60 kg. Kalau tengok pada skala ni, ya betul lah. Okay. Ada seorang kat situ. Kalau tak ada, bukanlah. Ada seorang betul lah paling berat. Okay. Pecahan murid yang mempunyai jisim antara 40 dan 50 kg ialah 25. Jadi kita tengok kat sini 40 hingga 50 ni. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 daripada 30. Okay. 23 per 30. Maksudnya ini pecahannya. Maksudnya bukan 25 salah. Peratusan murid dengan jisim sekurang-kurangnya 50 kg ialah 30%. Sekurang-kurangnya maksudnya termasuk sekali lah dengan 50 ni. Okay.
Jadi kita kira yang plot titik tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daripada 30. Okey. Darab 100%. Berapa peratus? Okey, kita kira sikit. 9 bagi 30 darab 100. 30%. Jadi betul lah. Okey, betul. Selesai bahagian B. Masuk kepada bahagian C, nombor 7. Okey, ada 7A, 7B dan 7C. Okey, rajah di bawah ialah carta palang yang menunjukkan 3 kelab kegemaran yang disertai oleh sekumpulan murid. Okey, ada catur, ada hoki, ada choir. Okey. Catur ni di bilangan murid dia 18. Okey, kita tanda terus, catatkan. Hoki 10 orang murid. Choir 12. Okey, catatkan siap-siap. Okey, untuk kita kira nanti. Okey, baik. Nyatakan kelab dengan bilangan penyertaan paling ramai. Okey, direct kita dapat terus. Yang 18 ni, catur. Okey, tulis terus, catur. Okey, selesai. Ni. Okey, seterusnya A2 tu. Lengkapkan catapan di bawah untuk mewakili jenis kelab yang disertai oleh kumpulan murid itu. Jadi kita kena kira sikit lah. Okey, yang ni kalau jumlah semua sekali, bilangan pelajar tu 18 tambah 10 tambah 12 ni 40 semua sekali. Semua pelajar tu 40. Jadi kita kena tengok pecahan kena darab dengan 360 darjah. Jadi kita kira sikit, ada ruang kat sini. Okey, catur 18 daripada 40 darab 360 darjah. Okey, 18 bagi 40 darab 360 darjah. 162 darjah untuk catur. Okey, kalau hoki 10 daripada 40. 10 per 40 darab 360 darjah. Okey. 10 bagi 40 darab 360 darjah, 90 darjah untuk hoki. Okey, manakala untuk choir tu, KOIR, dia punya kekerapan tu, bilangan murid tu 12 per 40 darab 360 darjah. Okey, berapa darjah dapat kat situ? 12 bagi 40 darab 360 darjah, 108 darjah untuk choir. Okey, bila kita dah kira sudut untuk setiap kelab, baru kita plotkan di sini. Jadi yang diberi itu hoki. Hoki kita dah tahu dah. 90 darjah ni kita dah dapat dah. Jadi kita plotkan, kita buatkan sudut untuk catur dan choir. Jadi bentuk ni akan jadi lebih kurang macam ni kalau kita ukur betul-betul. Okey. Catur lebih besar pada choir. Dia lebih kurang macam ni lah. Okey, sudut dia. Maksudnya yang besar yang ni 162 darjah. Kalau satu lagi ni 108 darjah. Okey. Yang 162 tu kita labelkan catur. Manakala 108 darjah tu choir. Okey. Itu saja. Selesai. Untuk soalan nombor 2. Okey, kita kira siap-siap kat ruang yang ada. Okey. Baik, soalan 7B. Gerai garis yang tidak lengkap di bawah menunjukkan jualan sate di sebuah gerai dalam masa 5 hari. Jumlah bilangan sate yang dijual dalam tempoh 5 hari itu ialah 1125. Lengkapkan graf garis di atas. Okey, kat sini kita tengok hari Senin 250. Hari Selasa 200. Hari Rabu pun sama 200. Hari Khamis 300. Mula-mula kita kira lah yang dah ada ni. Jadi nak kira yang Jumaat, kita
Kita kira dulu yang ada, lepas tu 1125 tolak dengan jumlah hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis tu. Okey, 250 tambah 200 tambah 200 tambah 300, 950. Isnin sampai Khamis tu. Jadi nak tahu hari Jumaat, okey, 1125 tu jumlah semua sekali tolak 950. Jadi kita akan dapat okey, 175. Okey, pada hari Jumaat. Jadi kita tandakan dekat graf ni 175 kat situ. Okey, jadi kita tarik jelah, tarik sampai dia bersentuh dengan 175 tu. Okey, kita lengkapkan. Okey, selesai. Nyatakan hari yang mana jumlah jualan sate adalah sama. Daripada graf kita nampak dah. Hari apa? Selasa dan Rabu. Okey. Selasa dan Rabu. Okey, selesai. Nombor 2. Okey. C. Histogram di bawah menunjukkan skor sekumpulan murid dalam satu ujian matematik. Okey. Ni 4, ni 6, ni 10, yang ni 8, yang ni 2. Okey, jadi kita cuba tambah dulu. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 8, 28. Tambah 2, 30. Okey, jumlah semua 30 orang pelajar kat situ. Berapa orang muridkah yang mendapat skor 60 hingga 69? Okey, tengok kat sini 60, 69 berapa? 8. Okey, tulis kat situ. 8 orang murid. Selesai, nombor 1. Okey, nombor 2. Jika markah lulus ialah 40 markah, berapa orang muridkah yang gagal dalam ujian tu? Kalau kita tengok ni yang gagal ni 30 hingga 39. Berapa orang kat situ? 4. Okey, tulis 4 orang murid. Okey, mudah lah daripada histogram dapat nilai. Soalan terakhir, nombor 3. Dengan memerhatikan bentuk histogram itu, buat satu inferen tentang taburan skor dalam ujian matematik itu. Jadi kalau kita tengok ni, yang paling ketara adalah markah 50 hingga 59 ni paling ramai, iaitu 10 orang. Jadi inferen kita tulis kebanyakan, maksudnya 10 daripada 30 tu kira ramai. Kebanyakan murid mendapat skor ataupun markah tadi tu. Okey, ni skor, kita panggil skor. Kebanyakan murid mendapat skor 50 hingga 59. Okey. Selesai. Jadi itulah contoh-contoh soalan praktis ke arah PT3 yang ada dalam buku modul aktiviti ni. Jadi semoga segala tunjuk ajar dan bimbingan cikgu berkaitan dengan betul-betul soalan ni dapat memberikan lebih kefahaman dan lebih kemahiran kepada para pelajar untuk menjawab soalan ni dengan lebih yakin, lebih lebih baik lah. Kata dengan cara penyelesaian dia, pengiraan dia tu dan betul. Okey. Jadi sampai situ saja. Ini adalah video terakhir untuk bab yang ke-12 pengendalian data ni secara kesimpulan untuk keseluruhan bab ni. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.